Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah kita diberi peluang lagi pada tahun ini untuk sama-sama kita menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Moga-moga kita diberikan peluang untuk menjadikan Ramadan pada tahun ini adalah lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ini. Saya Dr. Nakib bin Ahmad Alawi. Saya merupakan pegawai perubatan di Pusat Kesihatan UPNM. Selaku pegawai perubatan, saya kira amatlah penting untuk saya memberi sedikit perkongsian kepada semua berkenaan info-info kesihatan dan juga kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Di samping itu, suka untuk saya memberikan sedikit perkongsian berkenaan dengan pemakanan yang sihat yang kita boleh makan di bulan Ramadan supaya kita boleh kita boleh berpuasa dengan penuh bertenaga dan bersemangat pada tahun ini agar kita boleh meningkatkan ibadah-ibadah yang mungkin kita tak boleh nak buat tahun lepas, kita boleh buat tahun ini dengan persediaan-persediaan yang rapi lah. Jadi bagi mereka yang sudah pun selalu berpuasa sunat, mereka yang sentiasa membuat intermittent fasting, sebenarnya saya kira semua pun dah tahu kan kelebihan yang kita boleh dapat daripada berpuasa. Untuk pengetahuan semua, berpuasa sebenarnya memberi banyak kelebihan kepada tubuh badan kita, dan telah pun ada banyak kajian-kajian di luar yang membuktikan perkara ini. Bagi mereka yang mungkin sudah lama ingin mengurangkan berat badan atas faktor kesihatan, atas faktor ada penyakit yang lain, selalu rasa sakit-sakit lutut. Jadi saya kira untuk tahun ini bolehlah kita bukan sahaja berazam untuk meningkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan, kita juga sepatutnya juga berazam untuk meningkatkan kualiti dan kualiti kesihatan kita. Di samping itu juga mengurangkan berat badan. Jadi bila kita berpuasa, kita sebenarnya mengurangkan insulin resistant yang ada pada badan kita. Di samping itu kita juga akan membakar lemak-lemak. So bila kita dah mengurangkan insulin resistant, kita dah membakar lemak, jadi dia punya kesannya adalah kita dapat mengurangkan berat badan. Jadi mungkin ada yang tertanya macam mana bila kita berpuasa kita dapat membakar lemak. So apa yang berlaku apabila kita berpuasa, kita sebenarnya sedang mengubah sumber tenaga kita daripada gula kepada lemak. Apabila kita tak makan karbohidrat, sumber tenaga kita adalah daripada lemak. So daripada situlah lemak-lemak daripada badan kita akan dibakar, dan daripada situlah kita akan dapat tenaga. Dan kelebihan kita berpuasa adalah yang seterusnya, kita hendak memberi sistem penghadaman kita berehat. Bayangkan dia dah bekerja hampir 11 bulan, 1 tahun. Jadi puasa ni adalah satu waktulah untuk kita nak bagi sistem penghadaman kita untuk berehat sebentar. Dan ada juga kajian yang mengatakan orang yang berpuasa ni dapat meningkatkan sistem imuniti badan dia. Okey, cukup untuk kelebihan berpuasa. Saya kira semua sudah faham. Jadi saya ingin memberikan sedikit perkongsian pula berkenaan dengan tips-tips pemakanan yang sihat sewaktu bulan Ramadan. So mungkin ramai yang dah tertanya lah, apakah dia cara untuk kita makan untuk memberikan kita tenaga, untuk memberikan kita peluang untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan. So tips pertama yang saya nak kongsi adalah sesuailah dengan apa yang telah disunahkan oleh Nabi SAW, iaitu kita melewatkan sahur dan kita mengawalkan buka puasa. So bila kita ada 2 masa untuk kita makan, perkara ini memberi peluanglah kepada mereka yang ada kencing manis, darah tinggi untuk makan ubat-ubat. Jadi pada bulan Ramadan ini bukanlah alasan sebagai pesakit untuk kita tidak makan ubat. Okey, boleh saja makan ubat, tetapi untuk orang yang ada penyakit-penyakit yang lain, mungkin ada yang memerlukan insulin, mungkin memerlukan perubahan dos. Jadi perkara ini perlulah bincang dengan doktor-doktor dekat klinik.
Yang kedua adalah apabila kita nak berbuka puasa, mengikut sunnah ni adalah kita makan, kita baca bismillah dan kita makan makanan yang paling dekat dengan kita. Perkara ini sebenarnya dia mendidik kita supaya bila kita makan, kita taklah makan secara gelojoh. Kita taklah makan dengan kuantiti yang banyak dalam masa yang sedikit, kerana benda ini akan memberi kesan kepada perut kita yang sudah berlapar sejak pagi lagi. Dan seeloknya mengikut sunnah, bila kita nak buka puasa, kita makan, kita buka dengan biji kurma. Kenapa? Adalah kerana biji kurma ni memberikan kebaikan yang besarlah kepada kita, iaitu dia memberikan kita tenaga. Dia boleh boost up kita punya tenaga selepas kita dah berpenat kan, berpuasa pada pagi. Di samping buah kurma ini juga boleh memberikan kita mineral dan juga vitamin yang baiklah untuk badan kita. Yang ketiga adalah nasihat secara apabila kita makan, tak kiralah kita berpuasa ataupun tidak berpuasa, adalah kita hendaklah makan makanan dengan kuantiti yang seimbang, dan juga perlulah makan makanan yang halal dan thayyibah, iaitu makan makanan yang halal lagi baik. Baik ni maksudnya ialah makanan yang berkhasiat, yang bagus untuk badan kita. Jadi pemakanan seimbang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh pakar pemakanan adalah dengan kadar suku-suku separuh. Saya rasa semua pun dah pernah dengarkan suku-suku separuh, iaitu suku kita makan karbo, suku lagi protein, separuh lagi adalah kita makan daripada sumber sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi untuk mungkin ada yang nak tahulah kenapa kita nak kena makan karbohidrat. Okay, so karbohidrat ini adalah sumber tenaga kita. Dalam tu adalah gula. Yang kedua adalah protein. Protein pun penting ke? Okay, sebenarnya protein pun sama penting, kerana protein ni adalah komponen yang membantu badan kita untuk membaiki tisu-tisu yang rosak, membantu kita untuk membina otot, membina tulang. Dan protein juga ada elemen di mana dia boleh mengurangkan rasa lapar, buatkan kita rasa kenyang. So penting khususnya pada bulan puasa kita makan protein yang cukup supaya kita tak rasa cepat lapar. Di samping kita boleh mengawal nafsu makan kita lah pada waktu pagi. Seterusnya adalah makanan seperti buah dan juga sayur-sayuran. Kenapa buah dan sayur-sayur ni penting? Sebab buah dan sayur ni lah kita punya sumber mineral, vitamin, dan sayur-sayuran ini sebenarnya membantu untuk melicinkan proses untuk kita membuang air besar. Jadi untuk bulan puasa saya kira ada jugalah mungkin yang rasa susah nak buang air besar kan. Okey, faktor dia adalah kemungkinan besar tak cukup minum air dan tak cukup makan sayur. Sebab kita dah berpuasa seharian, memang kuantiti air yang kita ambil akan menjadi kurang. So risiko untuk sembelit itu sangat tinggi. Jadi saya sarankan pada diri saya dan semua orang untuk kita makan sayur yang banyak. Okay, separuh lah, maksudnya satu pinggan tu kalau boleh separuh tu adalah sayur dan buah, lagi suku adalah karbo dan juga sumber protein. Manakala untuk orang yang ada kencing manis, sedikit berbeza. Orang yang kencing manis memerlukan lebih sedikit dia punya portion karbohidrat dia adalah sekurang-kurangnya dalam 50%. Cuma apabila nak ambil karbo, pastikan ambil karbo daripada sumber-sumber yang mengandungi indeks glycemic yang rendah. Kita panggil glycemic index lah. Okay, glycemic index yang rendah contohnya seperti kita makan beras basmati, kita makan oat ataupun apa-apa biji bean lah. Kenapa kena ambil makanan yang mengandungi glycemic index yang rendah adalah kerana makanan ini boleh mengurangkan risiko paras gula naik secara mendadak selepas makan. Inilah dia kelebihan makanan yang rendah glycemic index. Yang seterusnya adalah nasihat kepada diri saya dan juga kepada semua orang di luar adalah untuk kita pastikan kita minum air yang banyak. Bayangkan kita satu hari berpuasa, biasanya bila bulan puasa dekat Malaysia ni cuaca dia adalah sangat panas. So bila kita panas, kita banyak berpeluh, mungkin ada juga yang masih meneruskan sukan, banyak air yang terkeluar. So untuk memastikan badan kita cukup air, badan kita cukup hidrasi, pastikan kita minum air secukupnya. Okay, inilah antara kesilapan yang berlaku pada orang yang berpuasa adalah dia tak cukup air. Mungkin sebab dah makan banyak, dah kenyang dan tak rasa macam nak minum air lah.
Jadi nasihat saya adalah kita perlu kalau boleh minum air yang banyak dan secukupnya. So macam mana nak tahu adalah kalau berat macam lebih kurang 50 hingga 60 kilo, sekurang-kurangnya kena minum 2 liter air. Di samping itu air juga sebenarnya memberikan kecergasan lah kepada badan kita selepas kita dah penat melelah lah, berpuasa di pagi hari. Bagi mereka yang mungkin ada masalah nak tidur sepanjang bulan Ramadan, kemungkinan besar faktor dia adalah kerana badan kekurangan air. So make sure minum banyak air untuk kita kekal hydrated lah, kekal hidrasi. Dan untuk pengakhirannya, suka untuk saya juga mengingatkan diri saya dan juga semua orang agar kita mengambil makanan dengan portion yang sewajarnya. Elakkanlah kalau boleh kita jangan minum air yang terlalu manis. Mungkin boleh minum sikit tapi janganlah terlalu kerap dan dalam kandungan yang banyak. Boleh nak minum air manis tapi janganlah terlalu banyak. Elakkan makan makanan yang terlalu masin, makanan yang terlalu berperisa ataupun yang terlalu pedas dan berempah. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang ada sakit gastrik. So untuk orang yang ada sakit gastrik, saya sarankan agar kalau boleh elakkanlah daripada makan makanan yang terlalu masam, terlalu pedas. Dan bila makan, jangan makan semua kuantiti makanan itu dalam masa yang singkat. Jangan makan semua gedebut sekali makan. Makan secara berkala, makan sikit-sikit agar proses penghancuran makanan tu menjadi lancar dan mengelakkan risiko daripada sakit gastrik. Saya kira sekadar itu saja perkongsian daripada saya. Saya harap agar bulan ini kita dapat menjayakanlah Ramadan kita. Kita hiasilah Ramadan kita ini dengan perkara-perkara yang berfaedah, perkara-perkara yang memberi kebaikan kepada kita. Kita banyakkanlah beribadah di bulan Ramadan. Moga-moga ibadah kita pada tahun ini adalah lebih baik daripada tahun yang sebelum ini. Saya harap agar perkongsian yang saya berikan pada hari ini dapat memberikan kita sedikit motivasi dan juga sedikit pengetahuan lah agar kita dapat bersedia mempersiapkan diri kita untuk kita berpuasa pada tahun ini dengan lebih bersemangat, lebih berazam tinggi dan juga lebih bertenaga. InsyaAllah sekadar itu sahaja daripada saya. Saya akhiri saya punya talk pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.